bila sebenarnya hari gelap untuk Malaysia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan ada duluan berhubung perintah melepaskan tanpa membebaskan DNAA walaupun kes yang dibicarakan ketika itu sudah berada pada peringkat pembelaan dan wujud prima facie. Perdana Menteri berkata duluan berkenaan direkodkan berlaku ketika pentadbiran terdahulu termasuk ketika pentadbiran yang diterajui Perikatan Nasional PN antaranya membabitkan kes pendakwa raya melawan Siti Aisyah dan Duan Zihuang pada 2019. Selain itu katanya duluan membabitkan perintah DNAA turut direkodkan bagi kes timbalan pendakwa raya TPR melawan Long Samad pada 1974, TPR melawan Johnson Tan Hang Seng pada 1977, TPR melawan Zainuddin dan Anor 1986 serta Kapal Singh dan Anor melawan TPR 1991. Justru beliau yang juga ahli Parlimen Tambun menegaskan DNAA terhadap timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi bukanlah sesuatu pertuduhan kali pertama yang dihentikan selepas kes prima facie dibuktikan. Kes juga yang melibatkan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ahli Parlimen sebelah sana yang saya tak mau sebut kerana mungkin menyinggung. Jadi oleh demikian dalam kes DNA ini Yang Amat Berhormat bukan sesuatu yang Perdana Menteri, terkecuali. saya nak minta penjelasan. Jadi saya nak sebut di sini dalam kes DNA biar saya habis. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dalam Tamu kes akan bagi sebentar DNA sabar. yang melibatkan kes yang dibangkitkan atau yang disinggung, saya nak sebut akhirnya keputusannya Peguam Negara. Betul saya bila disegah secara biadab, saya jawab dan saya kata memang betul. Putrajaya tahu ini pentadbiran dulu dan Peguam Negara yang lama. Sebab tu dia tak tahan nak dengar penjelasan. Sudah, ini betul. Yang betul kerana mereka biasa dengan sistem itu, mereka ingat saya teruskan dengan sistem itu. Bagi saya peluang. Ya. Sebab itu saya jawab dengan Yang Amat tegas. Berhormat. Katanya ketika menggulung perbahasan usul kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 RMK-12 di Dewan Rakyat. Barang diingat dan jangan sekali-kali pembangkang buat lupa. Bekas Timbalan Presiden PAS Datuk Dr. Nasharuddin Ahmad Isa pernah dilepaskan tanpa dibebaskan oleh Mahkamah Session Shah Alam atas 16 tuduhan pecah amanah berhubung gaji yang diterimanya ketika memegang jawatan sebagai pengerusi Yayasan Nasar. Hakim Rozila Saleh membuat keputusan itu pada 22 September 2020 selepas pejabat Peguam Negara menerima representasi dikemukakan Nasharuddin. Nasharuddin mengemukakan representasi kepada pejabat Peguam Negara pada 7 Julai 2020. Ia bagi pembayaran gajinya sebagai pengerusi Yayasan Nasar selama 16 bulan, pembelian hartanah di Bandar Puteri Bangi, kos catering perkahwinan, pinjaman dan yuran pengajian anaknya, akaun peribadi dan pemberian saham serta geran penyelidikan. Beliau dituduh melakukan kesalahan itu antara tahun 2015 hingga 2018 dan semua kesalahan didakwa dilakukan di CIMB Bank, Jalan Sidar Pagi, Country Heights, Hulu Langat serta di Maybank Cawangan Menara Felda di KLCC. Kenapa ketika keputusan DNAA itu dibuat dan diberikan untuk kes bekas timbalan Presiden PAS itu semua terbungkam? Tiada pula suara-suara sumbang seperti keputusan mahkamah untuk Ahmad Zahid. Adakah itu semua satu perancangan daripada pihak Perikatan Nasional atau kerajaan ketika itu? Apabila terkena batang hidung terasa malu, semua ahli Parlimen PN bersepakat meninggalkan Dewan Rakyat sebagai tanda protes terhadap Tuan Speaker. Kita hari ini keluar nak menunjukkan protes kita kepada Tuan Yang Dipertua. Pertamanya adalah kerana keputusan yang dibuat oleh Tuan Yang Dipertua adalah sesuatu yang tidak adil kepada salah seorang daripada ahli parlimen kita, iaitu ahli Parlimen Putrajaya. Dalam perbahasan tadi, Yang Berhormat Tambun ada menyebutkan bahawa dia menuduh Putrajaya melakukan sesuatu yang tidak baik. Maka Yang Berhormat Putrajaya bangun dan minta supaya Speaker mohon supaya Yang Berhormat Tambun tarik balik kenyataan beliau. Kata Ketua Pembangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Razi Jidin yang turut bercakap pada sidang media itu pula mendakwa kejadian petang semalam kononnya adalah hari yang gelap buat Malaysia kerana ketidakadilan yang dihadapi ahli Parlimen Pembangkang. Pusing jawapan. Jadi sebab itu saya mohon rakyat Malaysia pada hari ini tengok. Ya, kalau kami dalam Dewan sendiri
ya, dituduh macam-macam, di depan-depan begitu sekali dituduh dan tanpa sebarang bukti dan diminta supaya tarik balik pun tak boleh. Kami tak mendapat keadilan bagaimana untuk rakyat-rakyat sekalian. Jadi saya rasa itu mesej yang paling penting. Satu hari hitam buat Parlimen Malaysia. Terima kasih. Sekejap, Datuk Dr. Razi Jidin mendakwa sesi sidang Dewan Rakyat semalam sebagai satu hari gelap buat Parlimen Malaysia. Sedangkan Razi dan kesemua pembangkang, termasuk Syed Saddiq yang kini menyalak kononnya macam orang bijak ketika Perikatan Nasional PN yang diketuai Tan Sri Mahyadi Mat Yassin menjadi kerajaan. Mereka lagi dahsyat. Mereka gantung Parlimen. Masa itu adalah hari-hari gelap gelita buat Parlimen Malaysia. Kalian cipta darurat. Kalian tutup Parlimen menjadi patung cendana. Suara rakyat dibungkam, dana negara diberikan kepada anak menantu melalui tender terus tanpa perbahasan di Parlimen kerana kononnya darurat. Kalau Razi Jidin nak tahu, itulah antara hari gelap rakyat Malaysia sehingga tidak nampak ketika itu demokrasi dibogel dan diperkosa oleh pentadbir negara berhati hitam seperti kalian. Ingat, sehingga ke hari ini rakyat masih menunggu anak menantu yang tidak kembali walaupun pihak polis Diraja Malaysia PDRM sudah mengeluarkan notis merah untuknya. Gelap sangatkah perjalanan untuk pulang ke Malaysia?